Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Musi dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dan hidayahnya kita bersama-sama berkesempatan dapat hadir untuk melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah, dan kita memberikan ruang masa kita antara menunggu waktu isyak ini dengan berada di dalam majlis ilmu, bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, malam ini insyaAllah kita akan masuk pada surah yang baru. Ya. Surah yang baru iaitu surah Al-Infitar. Ya, tafsir Al-Munir, Juz' Amma. Jadi kita baru selesai surah At-Takwir pada bulan yang lalu. Pada minggu lepas kita buat tazkirah. Jadi pada bulan yang lalu kita selesai habis surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini ikut turutan dalam juzuk 30 tu, juzuk Amma itu, dia adalah merupakan surah yang keempat dalam juzuk Amma. Mula-mula surah An-Naba, Amma Yatasa'alun. Kemudian yang kedua An-Nazi'at. Kemudian yang ketiga surah Abasa, dan yang keempat surah At-Takwir. 4 surah kita dah selesai lah. Memakan masa berapa tahun? Ada 4 tahun ke? Lebih kurang lah ya. Rasanya lama juga dah mengajar di sini. Jadi baru kita selesai 4 surah dalam juzuk Amma. Jadi baki lagi ni, wallah alam lah berapa lama kita boleh habis lagi. Ya? Udah buat perancangan dah. Habisnya 2016. Mula 2016. 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun lah. Hampir 5 tahun lah. Maknanya 5 tahun ini kita baru selesai 4 surah. Itu baru juzuk 30. Ada 29 juzuk lagi ni. Sempat tak tuan-tuan nak habis ni?
4 surah juzuk amma, kita habis 6 tahun. Lebih kurang lah, 5 ke 6 tahun. 5 tahun. Nak habiskan juzuk 30 ni, ada berapa baki lagi surah? Dan kita sambunglah mana juzuk-juzuk yang ada. Dia harap-harap kita sempatlah. Kalaupun tak dapat nak habis 30 juzuk tu, kita mana yang kita mampulah, tuan-tuan. Baik, jadi malam ini kita masuk surah yang baru. Jadi seperti biasa, apabila kita masuk dalam surah yang baru, kita sedikitlah mukadimah, tuan-tuan. Mukadimah tentang surah yang akan kita masuk ini, iaitu surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini adalah merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Yang mana mengikut penurunan ayatnya, surah Infitar ini turun selepas surah An-Nazi'at. Dia punya turutan dia. Tapi susunan dalam Al-Quran selepas surah At-Takwir. Mengandungi 19 ayat. Dan sebagaimana kita baca daripada surah An-Naba sehinggalah surah At-Takwir, maka surah Al-Infitar ini juga adalah merupakan sebahagian daripada surah yang menceritakan tentang gambaran-gambaran yang berlaku pada hari kiamat kelak. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa apabila Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila kamu ingin melihat gambaran sebenar hari kiamat, seolah-olah kamu melihat di hadapan mata kamu sendiri. Real. Bukan bukan satu yang tak pasti, tapi benar-benar seperti benar-benar. Maka Nabi kata, kamu bacalah. Yang pertama, Izas syamsu kuwirat, iaitu surah At-Takwir yang kita baru habis. Dan yang kedua, Izas sama'un fatarat, iaitu surah Al-Infitar ini yang kita sedang nak mulakan ini. Dan yang ketiga, Izas sama'un syaqqat, iaitu surah selepas ini. Nanti kita akan baca. 3 surah ini, Nabi sebut bahawa kalau kita nak tengok gambaran tu, hari kiamat tu macam mana yang benar-benar berlaku, seperti depan mata kita, bacalah surah ini. Kita akan dapat gambaran sebenarnya. Kalau tengok TV ibaratnya, tuan-tuan, sekarang ini yang seolah-olah macam real. Dia tak real lah sebab dia dalam TV. Tapi seolah-olah macam real, maka tengoklah yang high definition. Yang TV yang HD tu. Tengok depan mata seolah-olah macam sebiji yang betul ni. Jadi dalam kita nak tengok gambaran hari kiamat, maka bacalah dalam 3 surah ini. Bahkan ada hubung kait antara surah Infitar dan juga surah At-Takwir yang kita dah baca. Kerana ada beberapa ayat, kalau kita jumpa nanti tuan-tuan, dalam surah Al-Infitar hampir sama ya ayatnya dengan surah At-Takwir yang kita baca. Hampir sama. Bagai contohnya, dalam surah Infitar nanti kita akan jumpa ayat wa izal biharu fujirat. Ayat yang ketiga. Dalam surah At-Takwir sama juga. Cuma ayat hujungnya kalimahnya berbeza sedikit. Wa izal biharu sujirat. Dalam surah At-Takwir wa izal biharu sujirat, sementara dalam surah Al-Infitar wa izal biharu fujirat. Kemudian ayat yang lain, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ayat yang kelima dalam surah Al-Infitar. Sementara dalam surah Takwir ayatnya hampir sama. Alimat nafsum ma ahdarat. Ujung sahaja berbeza. Jadi sebab itu ada perkaitan antara surah Al-Infitar yang kita baca
yang kita nak baca ini dan juga surah At-Takwir yang telah kita selesai, tuan-tuan. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah, muka surat 91. Surah ini adalah merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 19 ayat. Ada 19 ayat. Nama surah ini diberi nama Al-Infitar kerana mengambil firman Allah di permulaan surah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat yang pertama, Izas samaa'un fatarat. Apa maksudnya? Apabila langit terbelah. Maka infitar itu membawa maksud terbelah. Sebagai simbol kepada ayat permulaan ayat dalam surah Al-Infitar ini. Nanti kita tengok 4 ayat yang pertama dalam surah Al-Infitar berkisar seolah-olah Allah bersumpah juga. Sebagaimana surah-surah yang kita dah baca sebelum ini. Bila masuk ayat kelima baru Allah jawabul qasam, jawab kepada sumpah. Kenapa Allah sebut 4 ayat yang di atas itu? Ayat yang kelima barulah Allah jawab sebab-sebab yang dinyatakan antara ayat 1 hingga ayat yang keempat. Maknanya terbelah seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, langit pun menjadi pecah belah pada suatu hari nanti. Ayat yang pertama tu nanti kita akan jumpa Allah sebut izas samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Langit terbelah. Langit ini kalau kita nak bawa perumpamaan, macam kita kalau bangunan itu ibarat macam bumbung. Ataupun dibawa perumpamaan terbelah itu seperti sebuah kemah yang dikoyakkan. Terbelah. Itu gambaran yang nak dibawa dalam membawa maksud langit itu terbelah. Nanti kita akan bincangkan dalam bab tafsiran ayat itu. Manakala kaitan surah ini dengan surah sebelum ni, surah ini dengan surah sebelumnya dan surah Insyiqaq menjelaskan tentang keadaan hari kiamat dan malapetaka yang dahsyat seperti mana yang telah dijelaskan. Tuan-tuan akan lihat nanti 4 ayat yang pertama dalam surah ini semua cerita kedahsyatan hari kiamat. Pertama, apabila langit itu terbelah ataupun terkoyak. Yang kedua, bintang-bintang jatuh berguguran. Bila langit dah dikoyakkan, dah dibelah, maka bintang-bintang akan berguguran. Kemudian, apabila lautan wa izal bi'aru fujirat, apabila lautan itu meluap-luap, menggelegak, meluap-luap. Dan yang keempat, wa izal kuburu bu'tirat, dan apabila kubur itu dibongkarkan, bermakna dibangkitkan semula, akan terhambur segala isi yang ada di dalam tanah, dalam bumi, akan terhambur segala semuanya. 4 ayat ini sahaja pun sudah memberikan satu gambaran kepada kita. Cuba kita bayangkan, pertama langit terbelah. Tuan-tuan, kita tengoklah sekeliling kita. Sebab itu Allah sebut Qulin zuru maza fis samawati wal ardh. Kamu lihatlah di langit dan bumi, kamu lihatlah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Lihat, tengok sekeliling kita. Kita tengok langit tu terbelah ni mungkin kita tak pernah tengok lagi lah. Tetapi Al-Quran sebutkan kiamat nanti langit akan terbelah. Tapi memadailah kita tengok di langit ini situasi-situasi yang menakutkan kita. Apa contohnya? Contohnya apabila kita lihat kelihatan di langit itu petir, kilat, sabung menyambung. Kilat. Ataupun kita tengok awan ni hitam, gelap. Siang hari tapi gelap. Yang lain macam. Yang tak pernah kita tengok. Bukan gerhana pun. Tapi fenomenanya lain daripada yang lain. Kita pun akan dah rasa lain macam. Ataupun suasana ketika gerhana pun. Terutamanya gerhana matahari pada waktu siang.
waktu pukul 12 tengah hari, pukul 1, tapi gerhana matahari, maka gelap seperti malam. Kita pun cuba bayangkan bagaimana Allah sebut, kamu tengok langit dengan bumi ni. Banyak benda yang aku bagi. Wa ma tughnil ayat wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Dia tak akan memberi apa-apa manfaat. Apa yang ada pada langit dan bumi tak akan bagi apa-apa manfaat, faedah bagi orang yang tidak beriman. Dia tengok, dia tak ada fikir apa. Tapi bagi kita yang beriman, kita tengok apa yang berlaku di langit dan di bumi. Macam-macam yang Allah Ta'ala hantarkan peristiwa. Baru-baru ni tular satu video di media sosial. Dia kebetulan ayahnya penggali kubur. Ni cerita yang disebut itulah. Wallahualam lah apa yang sebenarnya. Tapi kita bagai manusia beriman, apa yang kita boleh ambil pengajaran, ambillah pengajaran. Itu je lah, jangan lebih-lebih lah. Ayahnya adalah merupakan penggali kubur. Kerja menggali kubur lah. Dan galinya, wallahualam lah. Sebab dia kata dia ambil gambar tu atas beho. Mungkin galinya tu korek pakai beho lah barangkali. Ya. Bagi setengah tempat yang pengurusan sistematik, biasa dia akan pakai beho. Jadi dia pergi situ, katanya dia menghantar barang ayahnya. Dikubur lah, dikubur, kosong kubur. Kemudian sementara tunggu ayahnya, katanya dia duduk naik atas beho tu. Dia buat seolah macam rakam video lah. Rakam video. Sekejap aja. Dia punya duration ni sekejap aja. Tapi dia buat rakam video tu berlatar ke belakang, nampak belakang tu kubur. Memang kawasan kubur lah. Kubur kan. Ambil. Kebetulan masa itu, masa dia rakam tu, dia kata angin kuat. Yalah, mungkin kawasan lapang. Angin kuat. Jadi dia tak ada dengar apa-apa lah. Tak dengar bunyi angin je lah. Dia pun saja gitu je lah. Dia tak terdetik pun sebenarnya nak cari publicity ke apa. Saja je dia kata. Kemudian, bila balik, dia kata, dia up lah dalam status. Mungkin WhatsApp ke Facebook, wallahualam. Lepas tu bila dia dengar, kali dua, ada bunyi seolah-olah macam bunyi orang minta tolong. Dia tolong. Saya pun saja dengar jugalah. Wallahualam saya tak tahu. Kalau kata berlakon, ada orang kat tepi tu dia kata tolong. Lepas tu dia kabarlah kata ni suara orang dalam kubur ni ke, wallahualam. Saya tak pastilah kan, tapi yang diviralkan itulah. Tapi tak mustahil kalau benda tu betul berlaku. Sebab kubur itu boleh jadi lubang dari lubang api neraka. Memang secara zahirnya kita takkan dengar secara terang-terangan tu tuan-tuan. Kalau dengar, tak ada siapa nak kerja hantar jenazah ke kubur. Satu, yang kedua, tak ada orang nak buat rumah dekat-dekat kubur. Tapi mungkin saya kata wallahualam lah. Sebab video ni macam-macam boleh. Andai betul lah. Tapi kalau kata andainya betul, maka kita sebagai orang beriman, kita yakinilah bahawa di alam kubur sana, mungkin ada dari kalangan mereka-mereka yang menerima balasan daripada Allah Ta'ala dan mengharapkan pertolongan. Barangkali untuk kembali ke dunia nak beramal balik. Ataupun minta pertolongan untuk menahan azab pedih, siksaan azab kubur itu. Wallahualam. Tak tahu tuan-tuan dengar ke tak? Ada ke? Tak ada. Tak tahu pun ya. Wallahualam. Ya. Sebab dulu-dulu ada orang bising yang kata azab kubur ni tak ada. Dululah ada orang yang kecoh-kecoh kata gitu. Nak tahu ada tak ada, suruh dia mati ya. Baru dia tahu ada ke tak ada. Ya. Jadi Allah kata, "Qul inzuru maza fis samawati wal ardh." Tengoklah keadaan sekeliling. Tengok itu bukan semata-mata tengok fikir. Sebab dalam ayat ini Allah sebut, nanti kamu tengok langit. Satu masa nanti hari kiamat, langit ni akan terbelah, akan terkoyak. Cuba bayang macam mana kita nak gambarkan. Kemah terkoyak, okey boleh, kita boleh gambarkan. Sebab dia kecil. Tapi kalau langit terbelah, macam mana kita nak gambarkan?
Wa izal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran, bila langit dah terkoyak, bintang-bintang jatuh, turut jatuh. Contoh seronok tak kalau bintang jatuh? Seronok tak? Kan orang kecoh kata nak cari taib bintang, nak buat apa-apa macam-macam lah. Ingat cerita Superman ke apa ke? Jatuh pun benda Krypton ke benda warna hijau lah, macam-macam. Itu semua fiksyen aja. Bintang-bintang jatuh berguguran. Kita nak fikir bintang jatuh berguguran tu mungkin jauh sangat lah tuan-tuan. Jauh sangat lah, bukan jauh. Mungkin suka kita nak dapat secara real. Mungkinlah pernah berlaku asteroid jatuh ke, taib bintang jatuh ke, pernah berlaku. Tapi mungkin benda yang bukanlah kerap dan bukan semua berpeluang dapat merasai. Cukup sekadar kita bayang ginilah tuan-tuan. Hujan batu lah, hujan batu. Pernah ni lalui hujan batu. Di Malaysia ada juga ketika-ketikanya yang hujan batu. Pernah? Ada yang pernah? Dulu masa kecil-kecil, saya lah ada ingat hujan batu tu batu macam batu kerikil ni. Rupanya air yang beku tu. Dia jadi keras, air tu dia keras. Macam ais lah, macam seolah-olah ais. Jatuh, pum. Itu pun dah huru-hara dah. Bila berlaku hujan batu tu kena kereta boleh pecah, kena orang boleh cedera. Itu baru hujan batu yang jatuh berguguran. Hujan batu ke? Hujan batu tu pun dah teruk juga. Cukup hujan lebat pun lah, cukup dah. Tak payah hujan batu lah. Hujan lebat pun kita dah seriau dah kadang-kadang. Tambah macam ni duduk dekat sebelah sungai. Hujan tak berhenti 2-3 hari straight hujan lebat. Kita pun dah seriau. Seriau dengan banjir satu hal, seriau hujan itu sendiri. Jadi kita tengok langit, fikir Allah cerita macam mana hari kiamat nanti. Boleh tak kita lalui situasi demikian? Baik. Kandungan secara umum. Surah Makkiyah ini berbicara tentang persoalan akidah. Iaitu beberapa tanda kiamat dan perkara yang berlaku selepasnya seperti pertukaran alam, peristiwa besar yakni kiamat, memberi gambaran tentang orang yang tentang peristiwa perubahan alam yang dapat dilihat pada hari kiamat, iaitu langit pecah dan runtuh. Langit pecah dan runtuh. Kita tengok realiti yang dah berlaku lah, senang ceritanya. Kejadian kita kata apa? Shilling lah senang cerita. Kita nak bawa langit runtuh, kita tak boleh nak imagine lagi. Kita bawa yang mudah lah. Shilling runtuh. Ataupun bumbung runtuh. Pernah dengar tak ada pelaku peristiwa, tak kira lah sama ada bangunan besar ke, bangunan pejabat ke, bangunan tinggal ke apa, yang mana berlakunya shilling ataupun bumbung tu runtuh. Kita pernah dengar kan? Terutama sekali yang biasa berlaku situasi yang macam tu apabila berlakunya gempa bumi. Berlaku gempa bumi, ada pergerakan tanah. Bila pergerakan tanah, maka bangunan pun akan bergerak. Bergerak je bangunan. Bangunan ni dia statik kan, dia keras. So bila ada benda yang tak stabil, maka akan berlaku pergerakan bangunan dan akan roboh dan runtuhlah bumbung dan semualah, bukan kata bumbung saja, semua dengan dinding dan sebagainya. Kita tengok. Cuba tuan-tuan tengok video gempa bumi. Bila berlaku tu, yang mana mungkin ada bangunan yang CCTV sempat rakam. Apabila bergegar saja, sebahagian serpihan shilling jatuh. Itu baru shilling. Shilling saja pun dah mungkin boleh mencederakan orang dan mungkin boleh mematikan. Belum lagi bumbung. Belum lagi satu bangunan tu roboh. Habis terus. Kita bayangkan begitu. Itu imajinasi yang mudah lah untuk kita
rasa. Walaupun sebenarnya nak dibandingkan dengan kedahsyatan kiamat tu jauhlah bezanya. Tapi memandai kita rasa gitu gerunnya kita dengan situasi tu pun, kita dah takut dah tuan-tuan. Kita dah risau. Berlaku dia kata apa? Tanah runtuh ke? Ada kenderaan lalu tanah runtuh, habis. Itu sebahagian gambaran yang kita boleh lihat. Bintang bertaburan. Bintang bertaburan. Kita tak boleh bayang. Ada berapa bintang tuan? Berapa bintang? Tahu? Kita pun tak tahu. Banyak bintang. Sebab kita ni jauh je, jauh. Kita pun nampak bintang tu macam 5 bucu tu lah kan. 5 bucu tu lah bintang. Padahal hakikatnya bukanlah menggambarkan bintang itu yang 5 bucu tu. Yang kita lukis bintang tu kan. Itu simbol je barangkali. Tetapi yang ada di alam cakrawala sana, banyak tak terkira kita. Bintang akan bertaburan. Lautan akan meledak. Lautan ini, gambaran yang mudah kita nak buat, kita nak nampak tsunami lah cukup. Tsunami lah. Gambaran yang kita boleh nampak dahsyat. Walaupun tak boleh nak menyamai kedahsyatan kiamat, tapi kalau kita boleh imagine bagaimana berlakunya tsunami, lebih lagi dah dahsyat. Situasi yang disebut lautan itu meledak. Tsunami dia tak meledak. Tuan-tuan boleh faham, meledak ni dia bukan macam tsunami. Tsunami ni dia pelan-pelan tau. Kan air tu dia pelan. Daripada mula, katalah bunyi gegaran itu di tengah lautan, dia pelan ke depan. Sampai ke darat baru dia hancurkan, musnahkan sekali. Meledak ni, kita kata macam bom meledak kan. Gitu. Biasanya apa yang kita selalu guna pada perkataan meledak ini? Gunung berapi, meledak. Meledakkan letupan dia. Dia ledak letupan ni, dia bukan keluar gitu, dia gitu. Jadi cuba kita bayangkan lautan ini meledak. Gitu. Dan kena ingat tuan-tuan, lautan ini lebih luas berbanding daratan. Bumi kita, daripada keseluruhan bumi ini, berapa persen lautan dengan daratan? Berapa persen? Mana banyak? Laut ke daratan? Belajar ni sikit, luar sikit. Lautan. Daripada keseluruhan bumi ini, hampir kira-kira lah, lebih kurang 70% ialah lautan. Bakinya 30% itulah daratan. Yang kita tinggal lah, yang kita duduk di atas darat tanah ni. Maknanya air di laut tu lebih banyak, lebih besar, lebih luas berbanding daratan. So kalau kata dia meletus, memang habis, tak ada apa pun daratan ni. Dan apabila Allah kata lautan itu meletus, bukan bermakna di satu tempat dia. Seperti gegaran gempa bumi. Gegaran gempa bumi kalau berlaku contohnya di Aceh je lah. Cuma kesan dia akan pergilah tempat-tempat lain. Di tempat lain tidak ada benda itu berlaku. Tapi apabila Allah kata tentang hari kiamat, lautan itu meledak, bermakna semua lautan yang ada di bumi ini akan meledak. Bayang. Sementara tsunami, gegaran di Aceh pun kita dah rasa kesan dia. Sampai boleh pergi ke sana, Sri Lanka, boleh pergi ke India sana. Gegaran di beberapa tempat yang sempadan dengan negara kita pun ada kalanya kita boleh rasa. Apatah lagi kalau benar-benar satu bumi itu berlaku gegaran.
sudah pasti kita akan dalam ketakutan. Kubur akan terbuka. Kubur akan terbongkar sebab dia akan menghamburkan segala yang ada di dalam tanah. Wah, bus. Ibarat kita kata apa, macam bila air ni meledak, bermakna dia menghambuskan apa yang ada di bawah. Ni atas. Maka begitulah apa yang ada dalam tanah semua akan terbongkar, dibongkar, dikeluar, habis semua. Musnahlah senang ceritanya. Musnah. Kemudian diikuti dengan pemberitahuan setiap orang akan mengetahui balasan amal yang telah dilakukannya semasa di dunia. Ya. Semua akan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayat yang kelima tu. Dia ayat 1 ke 4, ayat 1 hingga 4 Allah cerita dan apabila langit terbelah, dan apabila bintang berguguran, jatuh berguguran, dan apabila lautan meledak, dan apabila kubur itu dibongkar. Yang kelima, ayat kelima Allah sebut, ketika itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia akan tahu amalan yang telah dilakukan satu masa dahulu. Masa tu baru dia sedar. Ya Allah, amalan aku ni ada lagi. Masa tu dah hiruk pikuk kiamat dah, tuan-tuan. Hiruk pikuk kiamat. Baru manusia sedar tentang amalan dia. Sebab itu Allah bagi ayat yang kelima itu ibarat seperti jawabul qasam. Allah jawab sumpah yang Allah sebut ayat 1 hingga 4 itu. Kenapa Allah sebut apabila langit terbelah, apabila bintang jatuh berguguran sampai ke 4? Kenapa Allah sebut itu? Ayat yang kelima lah jawapannya. Jawapannya, manusia akan tahu nanti amalan dia. Sebab kalau masa tu pun dia tak rasa sedar. Allah hantar ujian COVID ni pun manusia tak sedar juga. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Selanjutnya ia menyelar sifat kufur manusia terhadap nikmat Tuhannya dan kecuaian mereka untuk bersyukur. Padahal budi dan ihsan Allah amat banyak kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Itu ayat dalam surah Al-Infitar. Kemudian surah ini menyatakan bahawa sebab keingkaran dan kekufuran manusia adalah kerana mereka ingkar terhadap hari kebangkitan semula. Manusia ingkar bahawa akan adanya hari kebangkitan. Kita akan diperhitungkan balik di akhirat kelak. Siapa yang untung dengan amalannya, maka beruntunglah. Siapa yang rugi dengan amalannya, maka rugilah. Itulah yang dia boleh buat. Tak boleh dah nak patah balik, nak buat amal. Tak boleh nak patah balik, nak buat perkara-perkara yang menambahkan pahala. Tak boleh dah, habis. Tak boleh dah nak minta ampun pada Allah Ta'ala dah. Sebab itu bukan tempat untuk kita beribadah dan beramal. Itu adalah tempat kita hanya menerima pembalasan. Surah ini nak menggambarkan kepada kita, di akhirat nanti, semuanya akan diadili di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seadil-adilnya. Kalau di dunia ini, hukuman dunia, macam-macam persepsinya. Bila yang ni kena hukum, oh yang ni kata begini, begini, begini. Yang ni pula kata begini, begini. Yang ni pula macam-macam. Sebab mahkamah dunia. Yang buatnya adalah manusia. Yang boleh terpengaruh dan dipengaruhi. Yang ada sifat-sifat yang lemah. Tapi mahkamah pengadilan Allah di akhirat, tidak ada siapa yang boleh lepas. Tak ada siapa yang boleh lepas. Walau siapa pun dari kalangan kita ni. Kita akan diadili di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan bahawa amalan manusia ditulis dalam buku catatan amal yang diuruskan oleh malaikat kiraman katibin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Bukan sahaja kamu derhaka, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
Semua orang tak pernah lalui lagi hari pembalasan ini. Tak ada benda yang boleh kita buktikan secara nyata. Secara empirikal tak boleh. Sebab semua tak lalui lagi. Kita nak kata, okey, kalau betul lah kiamat tu, hari kebangkitan tu je, okey, buktikan kepada aku. Nak bukti macam mana? Ayat Quran je lah. Nak bukti macam mana? Nak bukti benda yang nampak? Benda kita semua tak lalui, tuan-tuan. Siapa yang dah lalui? Tak ada siapa yang dah lalui. Jadi benda tu kita yakinlah apa yang Allah firmankan. Yakinlah apa yang Nabi ceritakan dalam hadisnya. Semua itu adalah keyakinan kita atas keimanan kita kepada janji-janji Allah Ta'ala. Allah kata hari kiamat akan berlaku. Allah kata hari kiamat benar-benar akan berlaku. Hari kebangkitan akan berlaku. Manusia akan dihisap. Manusia akan dihitung amalnya. Semuanya benar-benar berlaku. Jadi tak ada ruang yang boleh kita nak kata mendustai Allah Ta'ala kerana ia datangnya melalui firman Allah Ta'ala. Nak bukti secara nyata memang kita tak boleh nak buktilah. Sebab bendanya bersifat alam yang belum kita lalui. Kemudian disusuli pula dengan penerangan tentang kesudahan manusia dan pembahagiannya kepada kumpulan baik dan kumpulan yang jahat dan kesudahan mereka ke syurga dan neraka. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya, kesimpulan nanti Allah akan ceritakan tentang golongan yang berjaya, ya, dan juga golongan-golongan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini diakhiri dengan amaran tentang hari kiamat, yakni pembalasan kiamat. Masing-masing manusia mengikul tanggungjawab sendiri dan Allah Ta'ala menjalankan hukuman dan keputusan tanpa bantuan orang lain. Masing-masing akan pikul tanggungjawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak akan memikul apa yang orang lain lakukan. Kita buat, kitalah tanggungjawab ke atas amalan yang kita lakukan. Sebagai kesimpulan, Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini golongan yang bahagia dan celaka, hari pembalasan serta besarnya kedudukan hari tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan tetap akan cerita tentang hari kiamat. Ya? Ini mukadimah. Jadi mukadimah ni saya laju sikitlah. Ya? Kelebihan surah, Imam Ahmad mentakhrijkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang suka menanggapi hari kiamat bagaikan melihat dengan biji mata sendiri, maka hendaklah ia membaca yang pertama, idza syamsu kuwirat. Surah apa? Surah At-Takwir. Buka balik surah At-Takwir yang kita dah baca sebelum ni. Idza syamsu kuwirat. Tu dalam tu semua cerita gambaran hari kiamat yang betul-betul akan berlaku. Ibarat kita tengok depan mata kita sendiri. Yang kedua, idza samaa'u fatarat. Surah apa? Surah Al-Infitar. Inilah yang surah yang kita nak baca ni nanti. Baca surah ni, kita nak dapat gambaran. Dan yang ketiga, idza samaa'u syaqqat. Surah apa? Surah Al-Insyiqaq. Itu nanti selepas Infitar kita akan jumpa. An-Nasa'i meriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa hadis ini berpunca daripada Jabir. Jabir mengatakan bahawa pada suatu ketika Muaz bersembahyang Isyak dengan memanjangkan bacaannya. Rasulullah SAW pun berkata, apakah kamu wahai Muaz hendak menimbulkan fitnah, yakni membaca ayat yang terlalu panjang? Mengapa saja kamu tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la, wadduha, dan idza samaa'u fatarat? Maksudnya apa? Ini antara surah-surah yang sederhana. Boleh baca. Tak adalah panjang sangat. Boleh. Maknanya selain membawa kepada maksud, ini antara surah yang Nabi suka untuk dibaca dalam sembahyang. Kalau sembahyang dengan ada makmum lah. Kalau sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat,
bacalah panjang. Mana yang kamu nak baca, bacalah. Tak ada masalah. Ya. Jadi ini mukadimah yang berkaitan dengan surah Al-Infitar. Yang akan kita bicarakan tuan-tuan dalam kuliah yang seterusnya. Ya. Nak terus ke 10 minit lagi. Ambil satu ayat lah tuan, satu ayat. Ambil keberkatan. Baik, tanda-tanda kiamat dan pembalasan amalan serta kutukan terhadap manusia yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam ayat yang pertama, izas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Kita ambil terus dia punya tafsiran dia tuan-tuan. Tengok muka surat 94 sebab kita nak ambil ayat 1 je dulu. Firman Allah taala, izas samaa'u fatarat. Sambung ayat yang kedua, wa izal kawakibun tatharat. Maknanya apabila terbelah langit seperti firman Allah taala yang bermaksud lagipun menjadi pecah belah pada hari itu, yakni surah Muzammil. Firman-Nya lagi, dan ingatlah ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih. Dalam surah Al-Furqan ayat 25. Dan firman-Nya lagi bermaksud, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, surah Ar-Rahman. Dan juga firman Allah dalam surah An-Naba, dan dibukalah langit maka terselaklah beberapa pintu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan situasi langit ini akan terpecah. Pecah ini biasanya kita gambarkan pada benda-benda yang objek yang keras lah, yang padu, pinggan, kaca, batu bata. Tapi bila langit ini kita gambarkan dalam bentuk pecah itu, susah kita nak gambarkan. Tetapi nak menunjukkan dahsyatnya, kedahsyatan kiamat itu, sehingga dalam keadaan langit itu boleh kita kata apa? Terburai, terbelah. Terbelah. Sebab kita memang ada lapisan-lapisan tertentu pada ruangan atmosfera kita, ada lapisan-lapisannya. Cuma kita tak nampak je. Benda ni dia benda yang kita tak nampak secara zahir, tetapi lapisan itu wujud. Lapisan-lapisan itu wujud. Jadi gambaran yang Allah kata langit terbelah itu bukanlah sesuatu yang mustahil pada logik kita. Sebab memang Allah Ta'ala boleh buat apa juga kehendaknya. Tapi apabila manusia sebagai manusia biasa baca, macam mana langit ini kita nak gambarkan dia dalam keadaan terbelah atau terpecah. Yang itu yang akan kita bicarakan nanti. Termasuklah wa izal kawakibun tatharat, bintang-bintang yang jatuh berguguran. Itu nanti ada bintang ni panjang bicaranya. Saya sempat cari bahan tuan-tuan. Ada orang buat kajian bintang saja. Bintang-bintang yang disebutkan dalam Al-Quran. Pasal bintang saja. Dia buat carian dalam Al-Quran. Ayat-ayat, kalimah-kalimah bintang itu apa yang digunakan, ada banyak. Bukan satu je kalimah bintang. Dan membawa maksud yang berbeza bintang. Ada kala Allah guna an-najmu. Ada kala Allah guna kawakib. Ada kala Allah guna masabih. Ada kala Allah guna apa lagi? At-tariq. Ada kala Allah guna al-buruj. Itu semua membawa maksud bintang, tapi ada maksud-maksud yang tersendiri. Nanti kita akan upaslah pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Ditangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.